khabar semua? Beli kereta second hand ni boleh jadi satu keputusan yang paling bernas kita pernah buat berbanding beli kereta baru. Tapi malangnya, dia juga boleh jadi satu keputusan yang paling teruk kita pernah buat. Sampai ada orang tu, baru sehari kereta keluar dari kedai, dah rosak. Jadi dalam video ni, saya akan explain 5 kesilapan yang orang biasa buat masa membeli kereta second hand. Tujuannya supaya sampai bila-bila tak ada lagi lah orang Malaysia buat mistakes macam ni kalau nak beli kereta second hand. Okey, jom kita tengok. Baik, kebiasaannya bila kita pergi kereta second hand ni, kita mesti nak test drive, betul tak? Dan biasanya kalau kita serius minat dekat mana-mana kereta tu, contohnya Honda Civic, mesti kita dah buat research sikit pasal kereta ni. Kita dah tahu variant apa yang ada, apa feature-feature yang ada dekat dalam kereta tu. Lepas tu kita mesti dah tengok kalau contohnya Nas Abdullah dah review kereta tu. Jadi sedikit sebanyak kita dah tahu pasal kereta ni. Tapi mestilah kita nak test drive juga, betul tak? Ada ke orang beli kereta tapi tak test drive? Jadi kesilapannya dekat sinilah. Bukan kata kita tak test drive, tapi kita test drive tu kejap sangat. Cuba anda bayangkan, mungkin kita akan ambil loan kereta tu untuk 7 tahun atau 9 tahun. Tapi test drive-nya 5 minit je setakat pusing keliling kedai dia. Jadi memang satu kesilapan lah kalau test drive kejap sangat. Saya advise paling minimum test drive pun setengah jam. Pergilah lalu jalan bandar. Lepas tu kalau ada highway yang boleh laju sikit, korang pergi je. Tapi minta izin dululah dengan salesman. Kita pun tak nak buang masa dia, betul tak? Kalau dia orang suruh buat appointment, korang buat je appointment, tak ada masalah. Saya sendiri salah satu peminat kereta second hand ni. Dan kereta yang saya beli sebelum ni, kalau anda nak tahu, saya test drive sebanyak 6 kali. Salesman tu sampai rimas tengok muka saya. Tapi dia sabar, dia layankan aja. First saya test drive sendiri. Lepas tu saya bawa family. Lepas tu bawa naik highway. Lepas tu jalan jauh sikit. Memang tebal sikit lah muka. Tapi bila fikirkan yang kita yang nak membayar bulan-bulan nanti, baik test drive je lah sampai puas hati. Lagi satu orang risau nak test drive lama-lama ni sebab takut tak jadi beli. Nanti takut macam kita buang masa salesman tu. Tapi sebenarnya kalau kita serius nak beli kereta tu, kita test drive je banyak-banyak. Dan dalam banyak-banyak test drive tu, mungkin ada benda yang kita rasa tak best. Jadi tak semestinya kata kalau test drive tu nak kena beli. Tapi walaupun kita tak beli, tak bermakna sampai bila-bila kita takkan beli lagi dari dia, betul tak? Satu lagi, ramai yang risau sebab nanti kereta tu orang lain beli. Kita dah berkenan ni, tapi hati belum rasa nak booking lagi. Lepas tu kena pressure pula, takut orang lain booking dulu. Part ni korang janganlah risau. Banyak lagi kereta lain dekat luar sana. Memang salah satu teknik buat sales ni adalah untuk create urgency. Kalau anda buat sale pun, kalau boleh nak close deal tu hari ni juga kan? Samalah dengan orang jual kereta. Tapi kalau kereta baru, biasanya salesman tak bagi jalan jauh. Tapi kereta baru ni tak ada apa yang rosak. Kalau kereta second, lain cerita. Masa test drive boleh tahu apa yang tak kena. Okey, kesilapan yang kedua yang mungkin orang tak perasan pun masa beli kereta second adalah tak buat pre-purchase inspection ataupun PPI. Maknanya kita boleh minta bengkel yang kita percaya untuk cek kereta tu okey ke tidak. Cuma part ni ada kedai yang bagi dan ada kedai tak bagi. Dan kita pun kadang-kadang segan nak minta itu, nak minta ini. Tapi bagi saya, kita nak pakai kereta ni lama. Jadi minta jugalah untuk buat pre-purchase inspection ni. Setkan appointment dengan kedai second hand tu bila nak buat dan bawa kereta tu pergi bengkel. Tujuan dia ada dua. First sekali, kalau lepas PPI ni bengkel cakap ini rosak, itu rosak, first korang boleh cancel terus untuk beli kereta tu. Secondly, kalau rosak tu minor dan korang rasa boleh baiki sendiri, korang boleh gunakan report PPI tu untuk nego harga bagi turun sikit lagi. Sebab kereta tu confirm nak kena repair lepas beli. Dan lagi satu, kalau PPI kata kereta tu elok, lagi senanglah hati. Mungkin bengkel yang buat PPI tu akan charge dalam 100 ke 200 untuk buat PPI ni. Tapi bagi saya kos tu berbaloi lah daripada kita tak buat checking langsung. Ada setengah bengkel pula bagi free je PPI ni. Atau nak lagi senang, ada kawan kita yang pandai sikit pasal kereta. Korang ajak je dia pergi kedai untuk cekkan kereta tu untuk kita. Jadi adalah sikit checking walaupun tak kemas macam PPI tadi.
At least nak tahu kereta tu pernah accident ke tidak. Lepas tu nak tengok gearbox dengan enjin okey ke tidak. 3 benda ni lah bagi saya yang paling kritikal untuk cek dekat kereta second hand. Satu lagi mungkin kita nak tahu kereta tu pernah kena banjir atau tak. Tapi korang tahu tak yang kereta second sekarang ni tengah mahal? Benda ni dan banyak lagi info otomotif saya kupas dalam Nota Ahad, di mana setiap Ahad saya akan hantar email kepada anda. Benda ni percuma je, jadi kalau belum sign up, saya letak link dekat bawah. Baik, kesilapan yang ketiga ni sebenarnya agak susah nak buang, iaitu kita rasa bersalah pada salesman. Yelah, kita dah test drive, kita dah tanya itu, dah tanya ini, dia pun dah layan kita berjam-jam. Last kali takkan kita tak beli, betul tak? Padahal sebenarnya kita dalam hati ni tak confirm lagi nak beli. Jadi sebab rasa bersalah ni, kita dengan berat hati pun belilah kereta tu sebab rasa bersalah punya pasal. Sebenarnya bukan kata jangan rasa bersalah langsung. Yang silapnya adalah kita terikut sangat rasa bersalah tu sampai kita rasa terperangkap untuk beli kereta yang kita tengok tu. Sebenarnya of course lah untuk kita commit bayar hutang 7 tahun ke 9 tahun ke, bila time nak beli tu memang kita akan ada hesitate sikit. Memang otak kita ni diprogram supaya ada rasa takut untuk protect diri kita. Dan tugas salesman pula adalah untuk bagi sikit push supaya kita dapat overcome rasa takut tu. Jadi sebenarnya diorang just buat kerja diorang je. Kita sendiri sebagai buyer kena betul-betul fikir nak beli ke tidak. Sebab last kali kita juga nak menanggung hutang 9 tahun tu. Jadi jangan risau salesman tu kecil hati ke apa ke. Tapi korang janganlah saja-saja naya dekat dia pula. Saja-saja nak test drive, bukan nak beli pun. Macam tu tak boleh lah. Baik, kesilapan keempat yang orang selalu buat masa beli kereta second hand adalah kita trade in kereta asal kita tu dengan harga yang rendah. Sebabnya mudah je, sebab hati kita dah terpaut dekat kereta baru tu. Test drive pun okey, harga pun okey, tidur malam pun dah tak lena. At one point, kita just nak let go je kereta lama kita tu. Dan biasanya, kedai akan tanya hutang kereta lama kita ada berapa banyak lagi kan? Jadi bagi dia, asal dia dapat offer untuk settlekan hutang, dah lah. Ini yang bahaya ni. Of course lah, untuk maximize profit, kedai akan cuba beli kereta anda dengan harga paling murah yang dia boleh beli. Kalau dia tahu yang anda suka sangat dengan kereta baru tu, lagilah mudah untuk beli kereta asal anda tu dengan harga murah. Jadi nasihat saya, anda buat research dulu. Pergi dekat Mudah ataupun Kalis, lepas tu tengok kereta model anda tu, tahun berapa register, lepas tu tengok berapa harga orang jual dekat site tu. Lepas tu tolak lagi lah, contohnya 5,000 katakan untuk jadi margin seller tu. Dan itulah harga kereta anda yang biasa. Lebih kurang macam market value lah waktu tu. Sebenarnya tak ada istilah market value ni untuk kereta second. Dia bergantung pada supply and demand. Kalau kereta Myvi tu dah 20 tahun pun ada harga lagi. Ada kereta lain pula, contohnya kedai pun tak nak beli. Jadi sebelum setuju dengan harga tu, buat research dulu. Dan bila dah jumpa kereta idaman tu, kena kontrol sikit lah emosi supaya tak nampak excited sangat. Kita sebagai customer ni sentiasa nak negotiate harga from the position of power. Kita tak nak nampak macam merayu-rayu lah. Maknanya mesti firm lah dengan harga kita. Kalau kita dah rasa fair tapi tak dapat juga harga tu, kita pergi je kedai lain. Tapi ingat, harga tu mesti fair. Janganlah korang offer benda-benda tak logik pada dia. Okey, kesilapan yang kelima kita biasa buat masa beli kereta second adalah kita terlepas pandang kos untuk road tax dengan insurans. Kita dok fokus dekat sebulan berapa nak kena bayar je. Padahal mula-mula beli tu kita nak kena settle road tax dengan insurans ni. Jadi itu yang kalau bajet ngam-ngam sangat, memang pokai lah bulan tu. Tengok kereta memang cantik, tapi tak ada duit dah nak isi minyak. Jadi anda jangan lupa tu, kos road tax dengan insurans kena kira siap-siap. Baik, jadi anda sendiri pernah buat tak mistake macam ni? Tapi ada satu lagi mistake yang saya tak nak anda buat, iaitu mistake tak tekan butang subscribe. Baik subscribe cepat. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.